Kali ini saya akan kongsikan resipi dan juga cara untuk membuat laksam beserta dengan kuah step by step. Laksam ni biasanya kita makan dengan sambal dan ulam-ulaman seperti kacang panjang, timun, tauge, bunga kantan, limau nipis dan juga belacan yang dibakar. Ini pula adalah rupa bentuk laksam yang baru digulung sebelum dipotong dan ini adalah kuahnya. Untuk sediakan laksam dan kuah, kita perlukan air, tepung gandum, tepung beras dalam 500 gram. Manakala untuk kuah pula, kita perlukan santan pekat ikan selayang, boleh ganti dengan ikan lain lah kalau tak jumpa ikan selayang. Kita akan rebus bersama dengan asam keping dan juga garam. Kita akan kisar bawang merah beserta sedikit halia dan 1 sudu besar lada hitam. Ini adalah cara untuk rebus ikan. Letakkan sedikit air, kemudian asam keping dalam 4 ke 5 keping dan juga garam. Kita rebus sampai masak, kita akan ambil isinya lah. Sementara tunggu ikan tu masak, kita sediakan adunan laksam. Saya gunakan 500 gram tepung beras dan juga 1 cawan tepung gandum. Untuk air pula, saya gunakan 7 cawan air yang bersamaan 1400 ml. 1 cawan tu sama dengan 200 ml. So darablah dengan 7. Jadi dapat dalam 1400 ml. Saya masukkan air tu sedikit demi sedikit. Saya tak masukkan sekaligus. Okey, masukkan sikit. Lepas tu kita kacaulah, kita adunkan kita punya adunan tu. Kalau pekat sangat, kita tambah lagi air. Kacau perlahan-lahan, terutamanya di bahagian bawah kita punya loyang ataupun kita punya mangkuk tu, supaya tak ada tepung yang berketul. Kita masuk dan kita kacau, kemudian saya tambahkan sedikit garam. Okey, gaul lagi sampai rata dan masukkan ke semua sekali air yang ada tadi. Kemudian ambil senduk dan tengok kalau dah pekat macam ni, bolehlah kita letak dekat loyang. Saya tak ada tudung periuk. Kalau dulu-dulu orang guna tudung periuk. So kita buat laksam moden, kita pakai pan pizza. Saya sapu dulu dengan minyak untuk mengelakkan laksam kita ni melekat. Minyak tu korang bolehlah sapu guna berus. Kalau korang tak ada berus, boleh je sapu guna tisu. Kemudian masukkan dalam 1 senduk adunan laksam. Goyang-goyangkan sedikit. Kalau masih ada ruang dekat tepi, bolehlah kita top up lagi sedikit supaya ruang tu tertutup. Kita tak nak kita punya laksam terlalu nipis dan juga tak nak terlalu tebal. Bolehlah kita masukkan kat dalam kita punya periuk kukus. Pastikan periuk tu dah dipanaskan. Kita tutup macam ni dan biarkan sekejap sehingga masak. Ini pula adalah alternatif jika korang tiada tudung periuk ataupun loyang lepeh macam pizza pan tu tak ada. Boleh je korang guna loyang kek macam ni. Sapu minyak dulu sebab dia ada banyak bucu kan. Kemudian letaklah adunan kita punya laksam tadi macam ni. Dan goyang-goyangkan sedikit supaya adunan tu sama rata. Kita bolehlah kukus. Okey, ini kita punya laksam tadi. Kalau dah menggelembung macam ni, maksudnya dah pun masak. Bolehlah kita angkat dan kita boleh letakkan loyang yang segi 4 tadi supaya kukusan kita tu tak membazir wapnya. Kita biarkan yang tadi tu masak. Kemudian yang kita angkat tadi bolehlah kita teris bahagian tepi guna spatula. Kalau tak ada spatula boleh guna pisau. Dan kita boleh mulakan proses untuk menggulung kita punya laksam. Kita tarik sikit-sikit. Kalau koyak sikit-sikit tu biasalah sebab dia kan nipis dan lembut. So kita gulung macam ni. Kita boleh ambil kita punya spatula ataupun pisau. Kita tarik-tarik supaya bahagian bawah tu tanggal elok lah, tak melekat. Lagipun dia tak adalah melekat sangat sebab kita dah letak minyak kan tadi. Kita gulung je macam ni. Gulung sampai tepi dan dapatkan satu gulungan yang cantik macam ni. Okey, dah siap, boleh letak dalam pinggan. Okey, ini pun adalah laksam yang saya kukus dekat dalam loyang kek yang bentuk segi 4. Kita letaklah adunan lain supaya kita tak membazir kita punya periuk tu. Periuk kukusan tu memang busy lah kalau buat laksam ni. Kita trace, kita potong bahagian tepi tu betul-betul guna spatula ataupun pisau. Kemudian bolehlah korang mulakan proses menggulung. Nak gulung tu, nak gulung serong macam saya buat ni boleh. Kalau tak nak serong macam ni, boleh je korang gulung macam biasa daripada bahagian sisi tu. Kalau bahagian bawah tu agak melekat, gunalah spatula ataupun pisau tu untuk korang
tanggalkan tempat yang melekat tu. Bahagian tepi tu, bucu-bucu tu tarik betul-betul. Gulung macam ni sampai habis. Dapat juga walaupun guna loyang kek. Elok je kan? Ini pula adalah cara untuk kita buat kuah. Saya gunakan bawang merah halia dan juga isi ikan rebus. Dah buang tulang kita kisar guna blender. Dan juga saya tambahkan 1 cawan air sebab kita nak blend. Kena tolonglah dia. Kita kisar sampai halus. Bolehlah kita mula masakkan kuahnya. Saya gunakan 3 cawan santan pekat ditambah dengan 3 cawan air. Kemudian saya masukkan bahan kisar kita tadi. Bawang merah halia dan juga isi ikan rebus yang telah dibuang tulangnya. Kita masuk dalam santan ni. Ada lebihan dekat dalam blender tu, jangan buang, bazir. Kita tambahkan air, masukkan juga dalam ni. Okey, kacau-kacau sikit. Kemudian tambahkan sedikit air rebusan ikan. Tambah asam keping dalam 2 keping, garam secukup rasa. Kalau suka boleh tambah gula. Kalau tak suka boleh hanya pakai gula Melaka. Kita kacau sikit kuah kita tu. Kemudian kita tambahkan lada hitam yang telah dikisar ataupun ditumbuk halus. Kacau sikit dan masak sehingga santan tu masak. Kuah jadi pekat, seimbangkan rasa. Dah sedap, dah pekat, tutup api. Kemudian bolehlah kita beralih kepada ulam-ulaman. Ini adalah ulam timun. Saya potong je pakai pisau. Kalau korang ada pemarut, boleh je. Korang nak cepat kan pakai pemarut, parut halus-halus. Tapi kalau nak potong macam ni, boleh juga. Hiris nipis-nipis, kemudian potong memanjang macam ni timun tu. Terpulanglah pada cita rasa korang nak makan macam mana. Okey, kemudian untuk kacang panjang pula, kita memang potong nipis-nipis macam ni. Potong je macam ni. Sama juga dengan bunga kantan. Bunga kantan pun kita potong nipis-nipis macam ni. Okey, inilah dia gulungan laksam yang kita dah masak tadi. Boleh dapat 18 hingga 20 gulungan untuk satu adunan. Ini pula kuah laksam kita tadi dah pekat, dah sedap. Dan bolehlah kita hidangkan laksam beserta dengan kuah. Dan wajiblah ada ulam-ulaman macam ni. Belacan tu kalau bakar lagi sedap. Nak makan tu bolehlah potong guna gunting laksam tu, hidangkan dengan sambal, ada limau nipis, belacan bakar dekat atas. Okey, selamat mencuba. Jangan lupa subscribe tau.